Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung semula pada siri yang kedua ataupun bahagian yang kedua dalam bab yang terakhir bagi CTU di 152. Dan saya harap para pelajar di cawangan UiTM Terengganu dalam keadaan yang sihat dan sejahtera, insya-Allah. Baik, kita sambung kaitan dengan ilmu pengetahuan, didikan dan akhlak. Kata Ibn Khaldun dalam mukadimahnya, ketika mana Harun al-Rashid sebagai Amirul Mukminin ataupun khalifah, dia menyerahkan anak dia untuk diberikan pendidikan. Dia kata, wahai Ahmar, sesungguhnya Amirul Mukminin telah menyerahkan kepadamu buah hatinya. Maka letakkan tanganmu ke atasnya dengan lemah lembut. Ketaatan kepadamu adalah wajib. Letakkan dirimu kepadanya seperti engkau meletakkan dirimu kepada Amirul Mukminin. Ajarkanlah dia membaca Al-Quran, kenalkan dia dengan sejarah, kerana sejarah ini akan mengenal asal usul seseorang. Pupukkanlah dia dengan syair-syair, penuhkanlah dada-dada dengan hadis-hadis Nabi, tunjukilah dia cara bertutur dan permulaannya. Jarangkanlah dia dari ketawa, melainkan kita kata ada benda yang kita kata dia boleh. Nabi pernah kata apa, pernah senyum, pernah ketawa, tapi tidak berlebihan sampai nampak ke Nabi cakap senyum nampak gigi ya. Ini sunnah Nabi. Okey, Nabi tak kita kata tak suka kita ni macam melalak. Kita macam tu. Nabi tak, Nabi dia ada kita apa, cara yang tersendiri. Di antaranya adalah senyum nampak gigi. Nabi tak seronok macam kita ni. Kita semua seronok. Sebab apa? Sebab Nabi ni mengetahui akan benda yang gaib. Nabi kata apa? Kalaulah kamu mengetahui akan apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan apa? Akan sedikitkan kita kata ketawa, tapi banyakkan bersedih. Kita hari ini terbalik. Kita hari ini banyaknya ketawa tapi sedikitnya bersedih. Tapi Nabi yang mengetahui akan adanya balasan, akan adanya syurga, akan adanya neraka, maka Nabi SAW sedikitnya ketawa tapi banyaknya bersedih. Janganlah sampai berlalu satu saat pun melainkan engkau asakkanlah dia dengan perkara-perkara yang berfaedah tanpa menyusahkannya. Kelak akan mati pula otaknya. Janganlah terlalu beringan-ringan untuk memberi masa lapang. Masa lapang ni mengarut. Waktu farag ni kalau kita tak isi dia, maka kita akan buat benda yang maksiat. Maka kita sibukkan diri kita. Kena selalu sibukkan diri kita. Biar kita cari kerja tak apa. Jangan kerja cari kita. Biar kita cari kerja supaya apa? Kita sibukkan diri kita dengan bekerja. Tidak, dia akan diisikan dengan benda yang lara. Kelak dia akan merasa sedap dan sentiasa ingin berlapang-lapang masa. Bila kita hidup dan seronok dalam keadaan yang kita kata yang senang, yang dalam keadaan yang lapang, maka kita akan nak macam tu. Bila suruh buat kerja sikit, kita akan mula nak merungut dan sebagainya. Kelak dia akan merasa sedap dan sentiasa ingin berlapang-lapang masa. Luruskanlah dia sekadar yang termampu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lakukanlah dengan melemah lembut, tetapi jika dia menolak dengan sikap ini, maka hendaklah engkau mengambil sikap yang keras dan juga kasar. Mula kita tarik dia. Kita suruh dia dengan keadaan kita nak mendidik ni dengan keadaan lemah lembut. Tapi kalau dia tak mau terima, maka itu kita kata ada hukumannya. Okey, tarbiyah ruhiyah, pendidikan dalaman ataupun pendidikan rohani ni. Apa kepentingannya? Memberikan kekuatan jiwa yang terletak pada kekuatan akidah dan juga iman. Iman yang kuat menghasilkan akhlak mulia. Kuatnya iman diukir daripada akhlak. Di antaranya al-haya'u minal iman disebut. Bagaimana Nabi sebut al-haya'u minal iman? Kalau kita ada akhlak malu ni, maka dia sebahagian daripada iman. Tapi kalau tidak ada akhlak, tidak ada kita rasa malu, maka akhlak dia ataupun keimanan dia akan berkurangan. Malu ni sebahagian daripada akhlak. Tapi dia tak ada rasa malu, dia boleh kita kata tak pakai tudung, dia boleh pakai pakaian yang sendat, dia boleh pakai seluar pendek, dia boleh cakap benda yang maki hamun orang, benda yang tak senonoh nak sebut. Dia jadi tidak ada rasa malu. Maka iman dia akan berkurang.
Tapi dia tak mau, kata aku nak bercakap, tak boleh nak bercakap macam ni. Aku nak pakai macam ni, fikir tengoklah kan. Jadi dia rasa malu. Dia malu dengan diri dia malu dengan orang yang berada di sekitaran dengan dia malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tak akan buat benda yang buruk. Kemudian kita dengan tarbiyah ruhiyah juga, kita ada zikrullah, ingat pada Allah Taala. Di antaranya kita boleh sebut, jaga zikir kita selepas solat. Zikir kita ni, kita istighfar, kemudian kita sebut Allahumma ajarna minan nar. Kata Nabi SAW, orang yang menyebut Allahumma ajarna minan nar ini, di waktu subuhnya, ketika matinya di siang hari, ditulis ke atasnya itu syurga Allah Ta'ala kepada dia. Allah Ta'ala tulis syurga ke atas dia. Kalaulah dia mengucap ketika maghrib, Allahumma ajarna minan nar 7 kali, maka dituliskan ketika mana malamnya, kalau dah dia mati ketika malam tersebut, maka dituliskan dia dijauhi daripada api neraka. Zikrullah, kita sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah. Ini sebagai kekuatan dalaman kita. Bila ada zikrullah, kita sesa ingat pada Allah Ta'ala, insya-Allah jiwa kita akan rasa tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kita berzikir ini pasti Allah akan menenang jiwa kita. Tidak ada cara yang lain lah. Okey, tadabbur. Kita tadabbur alam, kita tengok alam ni, masya-Allah hebatnya alam ni. Tadabbur ayat Al-Quran, Allah turunkan azab pada kaum tersebut. Kenapa? Mereka ni ingkar dengan Nabi Nuh alaihi salam, Allah tenggelamkan mereka. Jadi kita tadabbur, setiap benda ni kita tadabbur supaya apa? Datang keinsafan, datang keseronokan, lihat ciptaan Allah Ta'ala, rasa kegembiraan, rasa ketenangan. Istighfar, mohon keampunan pada Allah. Kita selalu istighfar. Nabi 1 kali. Nabi buat 1 kali 1 hari. Kita umat ni lebih pun tak bah. Berselawat. Siapa yang berselawat pada Nabi SAW sekali, Allah dan Rasulnya akan berselawat 10 kali atas dia. Subhanallah. Allah dan para malaikat berselawat ke atas dia. Okey. Dan orang lelaki ni Ustaz nak pesan. Orang lelaki ni, bila ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, bila khatib di atas mimbar menyebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman ni, berselawatlah kamu ke atas Nabi, maka ketika itu kita pun sama-sama ikut apa yang diucapkan oleh khatib, berselawat. Okey, berdoa pada Allah Taala, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah, apa kita ada masalah apa, ud'uni fastajib. Kita minta pada Allah Taala. Kita berdoa pada Allah Taala, maka Allah akan perkenankan kita. Kalau tak dapat hari itu, takkan lalau tu kita dapat. Kita nak, ya Allah bagilah aku duit ni Allah. Turun seketul duit. Tak mampu, tak macam tu. Ini cuma cerita boleh lah kan. Buat cerita terjun main duit seketul ni bukan dia tu cerita. Tapi Allah akan berikan dorongan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala bila bertakwa pada Allah Ta'ala ni, kita berserah pada Allah Ta'ala, kita istighfar pada Allah Ta'ala, maka Allah akan datangkan rezeki yang mana yang tak disangka-sangka. Allah datangkan rezeki yang mana yang tak disangka-sangka. Surah ayat 1000 dinar kita tengok. Dan Allah akan keluarkan jalan kesusahan kita. Okey, berdoa. Kita berdoa pada Allah Ta'ala. Kemudian bertasbih, ingat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Amal ni pun cukup dah. Tak mampu nak buat besar-besar yang banyak-banyak, buat yang selepas solat ni. Ustaz nak pesan sangat pada anak murid Ustaz sayang ni, kamu jagalah amalan zikir kamu selepas solat, wirid kamu selepas solat tu. Jadikan itu sebagai satu tarbiyah ruhiyah, insya-Allah. Tahmid, yakni memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bermunajat, mohon keampunan, solat qiyam mulai, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang muslimut, bangun kamu ni, bangun bah, qumil laila illa qalila, walaupun 2 rakaat buat tahajud ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah datangkan hidayah untuk jauh daripada perkara yang maksiat. Sebab apa? Dengan kita melakukan amalan-amalan munajat ini, tahajud dan sebagainya, lama-kelamaan maksiat itu akan menghindari dari kita. Maksiat itu akan menghindari dari kita. InsyaAllah, para pelajar yang Ustaz kasihi sekalian, buat perkara tersebut. Tak payah 2 rakaat selepas kita kata apa? Sepertiga malam selepas solat isyak, kita tidur seketika, bangun, kita solat tahajud. Saya aku solat tahajud 2 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Tak mahu nak buat yang lebih-lebih pun tak apa. Buat yang tu dulu, permulaannya. Okey?
Dan kemudian pula dalam tarbiyah ruhiyah ini melaksanakan kefarduan, kewajipan dan tuntutan melakukan perkara yang sunat, banyakkan zikrullah, istighfar, selawat yang kita sebutkan tadi ini, meninggalkan dosa dan juga menjauhi maksiat. Tazkiyatun nafsu, iaitu menyucikan kita punya apa? Jiwa kita. Yang dikatakan apa? Tazkiyah ni lah penyucian, pembersihan. Dia membersih jiwa kita daripada apa? Nafsu yang mengajak ke arah kejahatan. Nafsu kita ni, nafsu amartu bisu, nafsu kita buat benda jahat. Nafsu lawamah, dia kurang sikit lah. Nafsu mutmainnah ini nafsu yang mana? Dia telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irji'i ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sama-sama insya-Allah, sama-sama para pelajar ustaz yang ustaz kasihi sekalian, sama-sama kita cuba nak pertingkatkan kita punya apa? Nafsu kita ini daripada nafsu amaratu bisu kepada nafsu mutmainnah insya-Allah. Pasti dengan apa? Yang kita sebut yang tadi ni zikrullah, istighfar, munajat, bertasbih, bertahmid dan sebagainya. Okey. Yang dikatakan kedudukan hati ini, ketahuilah bahawa dalam badan manusia ini kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ada apa? Ada sekupan darah. Dan apabila kata elok idza fasada jasadu kulluhu wa idza hasana wa idza apabila rosak dia maka rosak keseluruhannya. Dan apabila eloknya sekupan darah tersebut hati jantung kita ni maka akan elok. Sebab apa? Kamu bayangkanlah jantung ni, dia qalbu itu adalah jantung sebenarnya, jantung kita. Jantung ni bila dia bergerak, dia akan bergerak maka akan sapak seluruh darah yang ada dalam kita punya badan ni. Tapi kalau kata jantung ni berhenti, maka secara otomatik habis tak ada darah, maka mati kita. Maka itulah kalau kata hati ni, jantung kita ni elok. Kita jaga jantung kita ni, jaga kita punya apa? Perasaan kita, jaga kita punya sikap kita, jaga kita punya akhlak kita. Yang bermula daripada jantung ini, al-qalbu ini, maka nasya akan seluruh akan jadi elok. Dan kalau tak jaga dia, tak jaga dalaman ni, jiwa ni duk hasad dengki, nak bergelojak, nak buat kemaksiatan, tak takut pada Allah Ta'ala, maka akhirnya akan lahirlah apa yang kita yang sebenarnya. Dia akan rosak, kita akan rosak. Jadi hati yang mati ni, ataupun qalbu yang mati ni, jantung yang mati ni, golongan yang mana? Mereka ini berfahaman anti Tuhan ataupun mereka ini syirik pada Allah Ta'ala. Sesa melakukan kemaksiatan, tidak rasa berdosa, bahkan berbangga dengannya. Kita bila buat maksiat ni, Ustaz pesan sangat-sangat, bila kamu buat maksiat ni, bertaubat langsung bertaubat pada Allah Ta'ala. Langsung ambil solat, ambil wudu, solat sunat taubat. Solat sunat taubat 2 rakaat saja aku solat sunat taubat kerana Allah Ta'ala, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey? Kerana apa? Kita rasa Allah, aku buat maksiat ni satu benda yang mana? Yang cukup besar. Dia punya apa? Dia punya kesalahan dia. Walaupun sekecil-kecil kesalahan, sebesar-besar kesalahan, kita sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kena rasa macam tu. Kalau tak rasa macam tu, ada something wrong. Something wrong somewhere. Dia punya apa? Dia punya jiwa dia. Dia punya qalbu dia. Tapi kalau dia rasa Allah, aku buat maksiat ni, lantas dia bertaubat pada Allah Ta'ala, insya-Allah. Dia akan ada kita apa? Dia ni ada keimanan dalam jiwa dia dan Allah Ta'ala suka orang yang wa ja'alna tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka orang yang benar bertaubat dan suka orang yang bersih jiwa dia. Dan ingat, Allah Ta'ala cukup suka afrah. Orang yang sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menghambakan diri pada hawa nafsu. Ini masalah dia. Bila hati kita sudah mati, kita bertunjangan kepada hawa nafsu kita. Baik, muhasabah diri. Yang keenam, hendaklah sentiasa muhasabah. Kita menghitung diri kita atas kesalahan yang kita buat dan kita rasa Allah, aku tak cukup amalanku. Ya Allah, banyak aku buat maksiat. Ya Allah, pandanganku ni banyak melihat benda-benda yang lara. Ya Allah, mulutku banyak berkata benda yang tidak elok, mengumpat dan sebagainya. Ya Allah, telinga ni sentiasa mendengar benda yang melarakan aku, menjauhkan aku dengan Allah Ta'ala, kaki aku berjalan ke tempat maksiat. Kita kena muhasabah apa yang kita buat ni. Sebab apa? Nanti satu hari nanti, bila kita balik menghadap Allah Ta'ala, mulut tak boleh bercakap dah. Yang akan bercakap tangan kita, yang akan bercakap kaki kita, yang bercakap semua anggota badan yang lain. Dan itu kita tidak boleh menafikan apa yang kita buat. Ini boleh kita kata, okey, kita boleh kata sebab apa? Kita ada lisan, kita ada lidah ni. Kita boleh berkata. Kita boleh berkata walaupun benda tu tak betul. Kita boleh menafikan benda tu.
Tapi bila di hadapan Allah Ta'ala, kita tidak boleh buat macam tu lah. Semua ditutupnya mulut, anggota lain akan bercakap, ya benar si fulan ni buat macam ni, ya benar si fulan ni buat macam ni. Apa kita nak kata ketika tu? Kita malu. Luruh ni kulit muka kita ni. Malu. Malu apa? Malu atas benda yang kita buat. Itu sebab kita muhasabah. Kata Sayyidina Umar pernah berkata, hisablah diri anda sebelum diri anda dihisabkan, dan timbanglah amalan anda sebelum amalan kita ditimbangkan oleh mizan Allah Ta'ala. Maka di antara kita perkara yang boleh beratkan mizan ni subhanallah, subhanallah tamla al-mizan, subhanallah tamla'ani baina samawati wal ard. Satu hadis Nabi sebut perkara yang memeratkan timbangan kita, sebut subhanallah. Subhanallah, ini perkara yang memeratkan timbangan kita. Kita ada mizan. Mizan ni neraca yang akan melihat berapa banyak amalan kita. Kalau amalan kebaikan kita banyak, maka dia akan naik. Dia akan berat. Amalan kebaikan, keburukan kita banyak, dia akan kurang pula amalan kebaikan kita. Dan akhirnya akan dimasukkan ke neraka. Tapi kalaulah dia, amalan kebaikan dia okey, maksudnya berat. Sebab apa? Alhamdulillah tamla al-mizan. Subhanallah tamla al-mizan. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah tamla'ani baina samawati wal ard. Nabi SAW sebut subhanallah memberatkan timbangan. Sebut subhanallah, alhamdulillah tamla'ani baina samawati wal ard. Dia akan memenuhi. Dia akan memenuhi langit dan bumi. Tengok. Dia kita kelebihan kita berzikrullah ni. Jadi Ustaz harap para pelajar, kamu gunakanlah kesempatan yang kita kata, waktu yang kita ada ini, usia yang kita ada ni, sentiasa bermuhasabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhasabah diri ini supaya kita mengalir air mata. Air mata yang mengalir kerana dia muhasabah diri, dia akan dosa, dia diharamkan api neraka kepada dirinya. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadih wattaqullaha innallaha khairun bima ta'malun. Innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadih. Lighada ni. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa tanzur nafsun ma qaddamat lighada. Lihatlah pada diri kamu, lihatlah pada jiwa kamu, diri kamu. Maksudnya bermuhasabahlah dan bertakwalah pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala yang kamu kerjakan. Okey? Maksudnya apa? Bermuhasabah. Tengok diri kita. Jangan tengok tepikan orang, tengok tepikan kita ni. Dia kita tengok parti orang lebih daripada parti diri kita sendiri. Kita nampak keburukan orang lebih, sedangkan keburukan kita lagi banyak daripada keburukan orang. Okey, kaedah muhasabah yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah taala melalui guru mursyidnya, mencari sahabat yang benar, bergaul dengan orang yang lain melalui mulut musuhnya. Pergi kat mursyid, pergi kat guru kita, nasihat kat saya ni, Syekh, nasihat ke? Berikan nasihat. Dia akan kata, Muhammad, tinggalkan kemaksiatan. Selalu kita jumpa Syekh, kita minta nasihat. Kita minta nasihat. Di antaranya dia kata, tinggalkan kemaksiatan. Okey, perbanyakkan zikrullah. Dia kan syekh mereka ni Allah Ta'ala kadang-kadang bagi. Mursyid kita ni Allah Ta'ala bagi kasyaf, nampak apa yang kita ni. Cuma bila kita nak jumpa dengan mursyid kita ni, Ustaz bila berjumpa dengan para ulama ni, bila sebelum nasihat ni, minta Allah Ta'ala tutup aib kita. Tak nak kita buka aib kita. Masing-masing ada aib kita. Mencari sahabat yang benar, sahabat yang baik. Sahabat yang baik dia akan mengajak kita kebaikan. Tapi kalau sahabat yang salah, yang kita kata, yang tak baik ni, dia akan bawa kepada keburukan. Bergaul dengan orang yang lain. Dan kemudian melalui mulut musuh. Musuh akan tengok kita. Musuh ni dia akan cakap, tapi sebenarnya dia cakap tadi ni, ada cakap, dia akan nampak apa yang kita tak betul. Oh, benda yang tak betul sebenarnya. Ini musuh, dia akan nampak kita. Ini musuh. Setiap gerak-gerik diperhatikan oleh musuh kita. Okey? Mudah akhlak ni, pengertian Islam kami adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Insan kamil artinya adalah manusia sempurna, berasal dari kata al-insan yang berarti manusia, dan al-kamil berarti kesempurnaan. Okey, Al-Jili merumuskan insan kamil ini dengan menunjukkan
pada diri Nabi SAW sebagai role model lah, ataupun manusia yang ideal. Kamus Dewan di sini ketika mentafsirkan istilah kamil sebagai sempurna. Okey? Maksudnya apa? Bila sebut insan kamil, insan yang sempurna. Di firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya engkau yakni Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Okey? Dan sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian, iaitu orang-orang yang mengharapkan keredaan Allah dan kebahagiaan hari akhirat serta banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nak jadi kriteria insan yang kamil ni, bila kita sempurna akhlak kita, sempurna roh kita, sempurna akal kita, maka kita akan jadi manusia yang sempurna, manusia yang kamil ataupun sempurna ini dengan apa? Dengan sifat amanah dapat dipercayai, sifat fatanah cerdas. Okey, sifat tabligh kita akan menyampaikan seperti mana sifat Nabi SAW. Kemudian keimanan, ciri-ciri insan kamil ini, keimanan dia semakin kuat. Walaupun kita faham bahawa al-iman ni yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, tetapi bila kita sebut dan jadi insan yang kamil ni akan sentiasa meningkat dan terus meningkat, insya-Allah. Persaudaraan kita jaga, kegigihan dalam kebaikan dan kebenaran. Kemudian ketertiban, keilmuan, keadaban, ketakwaan ini semakin meningkat. Okey. Jadi kesimpulannya yang boleh kita berikan daripada tajuk yang terakhir ini, pada era milenium ini, kita kata pada era milenium ini, keperluan membentuk akhlak semakin mendesak, kerana lantaran semakin berluas gejolak keruntuhan akhlak. Kita boleh lihat macam mana remaja kita pada hari ini, bagaimana keadaan mereka pada hari ini, dengan kita kata tidak ada adabnya. Bayangkan seorang anak murid ni yang belajar penat-penat, lepas habis PM, dia kata habis PM, lempar ilmu dah, lempar buku dah. Buku kan sumber ilmu, lempar. Itu tidak ada akhlak. Maka keruntuhan akhlak, duduk di antara lelaki dan perempuan, sampai beranak dan sebagainya, berlaku hubungan yang di luar nikah, sampai tak rasa malu dah, dia mengaku bahawa dia tak menikah tapi dapat anak, sampai tahap macam tu. Okey, wa'iyadzubillah. Ini yang berlaku. Kegagalan membentukkan akhlak yang mulia akan bawa ke arah kemunduran dan dalam peradaban. Dalam halangan ke arah pembentukan akhlak, justru itu gandingan semua pihak dah perlu dalam membentuk insan beradab. Bila sebut kita kata keruntuhan akhlak akan meruntuhkan peradaban sungguh. Nak tengok kita kata Malaysia kita yang kehadapan, tengok remaja kita hari ini, bagaimana akhlak mereka, bagaimana kehidupan mereka. Kalau kehidupan mereka rosak, maka negara itu akan rosak. Okey? Dan insya-Allah dengan gandingan kita kata apa? Kita menjaga akhlak kita, satu hari kita kata akan jadi kita Malaysia ini amnya, dan khususnya UiTM ini akan melahirkan generasi yang hebat, dan Ustaz harapkan antum daripada kawan-kawan yang hebat, insya-Allah. Jadi insya-Allah kata Tuhan, satu ayat Al-Quran menyebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas.